Jadi para pelajar bina ayat sendiri daripada kehendak soalan itu. Dan Anda tidak boleh mengambil ayat dalam petikan atau dalam keseluruhan kertas soalan ketika Anda membina ayat mengikut kehendak soalan. Dan jumlah ayat yang dibina bergantung pada arahan dalam soalan. Oke, nanti juga akan berikan contoh. Dan jumlah markah pun tidak tetap. Adik-adik, tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Ya. Jadi harus Anda pahami dalam format baharu ini semuanya mengikut soalan yang digubal dan peruntukan markah yang ditetapkan dalam soalan. Tak semestinya 6, tak semestinya 4, tak semestinya 5, bergantung kepada kehendak soalan. Itu sebabnya para pelajar, satu hal yang Anda kena betul-betul buat ialah Anda kena baca soalan itu dengan teliti. Ya. Baca soalan itu dengan teliti. Barulah Anda faham segala-galanya. Oke, saya nak jelaskan dulu di sini ya. Bidang morfologi ini satu aspek yang sangat penting. Kalau dulu ya, untuk rekan-rekan guru yang sedang mengikuti di sini, kalau dulu kita hanya mengajarkan subjek bahagian bina ayat ini secara sipi-sipi sahaja. Tetapi untuk format baharu ini, kita tak boleh mengajarkan sipi-sipi saja, tak boleh. Kita mesti ajar secara mendalam sekali. Sangat-sangat mendalam. Itu sebabnya para pelajar perlu menguasai bidang morfologi ini bukan pada tahap yang sipi-sipi, bukan pada tahap yang hanya 60%, tetapi Anda kena menguasai pada tahap 100%. Itu penting. Apakah itu bidang morfologi? Morfologi merupakan bidang yang mengkaji struktur, bentuk, dan boleh nampak tuan? Boleh nampak paparan saya? Boleh. Boleh ya? Okey. Nanti info saya kalau tidak jelas paparannya. Okey, saya nak ulang balik ya adik-adik. Morfologi merupakan bidang yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Nah, harus Anda faham sebagai pelajar, bidang morfologi untuk tentang apa? Tentang apa? Kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, kata mazmum. Ini wajib ya, wajib dikuasai. Apakah itu kata tunggal? Apakah itu kata terbitan? Apakah itu kata ganda? Apakah itu kata mazmum? Anda sudah belajar morfologi ini, bentuk kata ini sejak kamu sekolah rendah sampai kamu tingkatan 5. Bahkan kalau Anda nak jadi guru bahasa Melayu, sampai di universiti pun Anda akan mengkaji struktur ini juga, bentuk ini juga pada tahap yang lebih tinggi, bergantung kepada kemahiran yang diajarkan oleh guru. Okey, kemudian Anda juga perlu menguasai penggolongan kata. Penggolongan kata yang terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Yang ini adik-adik perlu dikuasai ya, perlu dikuasai. Jadi apabila kita berikan soalan tentang kata terbitan, ada pelajar yang langsung tak faham apa itu kata terbitan. Wah, apa itu kata ganda? Apa itu mazmum? Apa itu kata nama dan kata kerja dan sebagainya. Nah, kenapa pelajar tak boleh menguasai asas ini? Kerana kurangnya pengetahuan Anda. Itu sebabnya kepada semua pelajar dan juga khususnya kepada rakan guru yang sedang mendengar sesi ini, mari kita berikan asas yang sangat kukuh kepada anak-anak kita supaya mereka dapat menguasai pertama aspek morfologi dengan cukup lengkap, cukup bagus ya. Baik. Kemudian, sekarang ini saya terus berikan contoh supaya lebih jelas ya, Nah, jadi adik-adik, adakah halo Cikgu, adakah paparan saya bergerak? Iya. Halo? Bergerak tak PowerPoint saya? Oke. Ya. Bergerak. Jangan tanya supaya tidaklah saya bergerak sendiri. Oke, baik. Sekarang adik-adik, kamu tengok bahagian ini. Ya.
Petikan di bawah, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan. Apa kehendak soalannya? Kehendak soalannya ialah kata terbitan. Kata terbitan. Oke, dalam petikan ini Anda diminta untuk kenal pasti 3 kata terbitan yang terdapat dalam petikan. Tetapi dalam petikan ini juga bukan hanya 3 tahu, banyak sekali kata terbitan. Nah, jadi apabila pelajar tak faham konsep kata terbitan, maka Anda tak akan dapat kenal pasti apa itu kata terbitan. Oke, mudah sahaja adik, mudah sahaja ya. Kita tengoklah jawapannya terus. Nah, ini dia. Kata terbitan yang terdapat dalam petikan itu ada 13. Ya, banyaknya. Ada 13. Oke. Digunakan, berkenaan, dianjurkan, beberapa, sampailah menyaksikan. Nah, daripada 13 kata terbitan yang terdapat dalam petikan itu, pelajar hanya diminta membina 3 ayat. 3 ayat sahaja berdasarkan kata terbitan yang disenaraikan. Oke, berapa markanya adik-adik? 6 markah. Maksudnya 1 ayat 2 markah. Oke, 1 ayat 2 markah. Kalau dalam format yang lama, oke, terus diberikan perkataan bina ayat berdasarkan perkataan di bawah ini. Itu sahaja. Tetapi sekarang lain. Berdasarkan petikan itu Anda diminta untuk kenal pasti kata terbitan dan Anda diminta untuk membina berapa ayat? 3 ayat berdasarkan kata terbitan yang terdapat dalam petikan. Maksudnya di sini para pelajar, kemahiran membaca, kemahiran menganalisis, kemahiran mencerahkan itu sangat penting. Jadi mana-mana pelajar yang tak boleh menguasai kemahiran membaca untuk KSSM ini, sangat menyedihkan. Jadi, saya pasti pelajar di mana ya, di PPD Tongot, dan juga para pelajar yang sedang mengikuti sisi ini, semuanya sudah boleh membaca, tak ada masalah. Ya, oke lah. Baik. Contohnya, apabila Anda nak membina ayat daripada perkataan, kita nak pilih daripada sini kan? Mencapai. Daripada perkataan mencapai, maksudnya Anda perlu tahu maksud perkataan mencapai. Saya akan berikan contoh. Sekiranya pelajar bina ayat daripada perkataan mencapai, apakah boleh terima kartu? Boleh terima kartu. Tidak boleh kan? Jadi jangan membina ayat yang bias, ayat tanya, jangan membina ayat mengelak. So hati-hati bahagian ini ya. Jadi binalah ayat yang gramatis. Setiap pelajar perlu mencapai impian dalam kehidupan masing-masing dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Jadi biarlah ayat kamu tuh gramatis, lengkap, dan tidak ada kesalahan, waimah satu kesalahan. Jadi pastikan ayat yang kamu bina itu gramatis, menunjukkan bahwa Anda faham tentang maksud perkataan yang Anda bina. Halo, jelas setakat ini? Jelas. Ya, jelas. Jelas. Baik. Bukan masa 2 jam itu. Nak fokus satu bahagian ini agak lama ya. Baik. Sekarang saya nak beri lagi contoh. Contoh. Dalam petikan ini ada, tengok baik-baik. Dalam petikan ini, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan. Apa yang diminta dalam soalan? 2 kata nama. 2 kata nama dan 2 kata kerja. 2 kata nama dan 2 kata kerja. Kemudian Anda dikehendaki membina 1 ayat daripada 2 kata nama dan 2 kata kerja. Jadi Anda perlu memahami petikan ini. Dan petikan yang terdapat dalam soalan pula itu diambil daripada Dewan Siswa. Maksudnya ada sumber, ya. Ada sumber. Petikan ini ada sumbernya.
Dinyatakan di sini ya. Tuh, dinyatakan di sini. Ada sumbernya. Dipetik dan diubah suai. Maksudnya bukan sembarangan saja ya. Begitu. Oke. Jadi saya nak jelaskan kepada sama pelajar dua kata nama. Kata nama itu apa? Kata kerja itu apa? Ini mudahlah. Oke, kata nama maksudnya apa? Ibu. Ya, apalagi? Bapak, remaja, masyarakat, anak. Jadi pelajar benalah ayat berdasarkan salah satu di sini. Pelajar bina ayat daripada perkataan kata nama remaja. Pelajar bina ayat daripada perkataan masyarakat. Itu mudah. Kemudian kata kerjanya, memainkan, membina, disebut, membentuk, menganggap. Ini ialah kata kerja. Dan pelajar benalah ayat yang gramatis berdasarkan dua kata kerja yang diminta dalam soalan. Boleh kan? Jadi saya pasti oleh sebab format ini format baru, maka untuk kita nak membiasakan diri menjawab soalan format baru ini memerlukan latihan sebenarnya. Memerlukan latihan yang bukan alang-alang. Oleh sebab format baru, pelajar mesti pertama asas tu kena kuat, dan kedua latih tubi yang berterusan itu wajib. Wajib. Baik, itu berkaitan dengan morfologi. Soalan satu ini yang berkaitan dengan morfologi. Baik, soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua, sintaksis. 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 So yang ini pun adik-adik, ini pun mengalami transformasi soalan yang cukup luar biasa, ya. Saya terus kepada macam mana kita nak kuasai ya. Tengok. Semua pelajar, sintaksis merupakan satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, yang mengkaji struktur, binaan ataupun konstruksi ayat. Dengan kata lain, sintaksis ini mengkaji tentang binaan ayat. Bagaimana satu-satu ayat itu dibentuk? Itu yang berkaitan dengan aspek ataupun bidang sintaksis. Nah, jadi harus difahami dan tolong catat ya. Tolong catat adik-adik semua, untuk skop sintaksis yang Anda mesti kuasai. Pertama, jenis ayat. Jenis ayat ya. Ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah, ayat tanya. Ini wajib. Wajib untuk Anda kuasai. Apa tu ayat penyata, apa tu ayat seruan, ayat perintah, dan ayat tanya. Setakat ini, kalau saya tak silap, ayat perintah tak pernah ditanya. Ayat tanya dah keluar tahun lepas. Dah keluar tahun lepas ayat tanya. Yang kedua untuk skop sintaksis ini ialah ragam ayat. Ragam ayat ya, para pelajar. Jadi kuasai bagaimana ayat itu dibina. Dalam ayat itu kan mesti ada subjek, mesti ada predikatnya. Bagaimana kamu nak tentukan, ini subjeknya, ini predikatnya, mengikut ayat tersebut. Ini pun mesti dikuasai juga. Yang kedua ialah pola ayat. Pola ayat ya, pola ayat. Pembentukan pola ayat, karena itu ada 4 pembentukan pola ayat. Kata nama tambah dengan kata nama tambah dengan kata kerja, kata nama tambah dengan kata adjektif, kata nama tambah dengan kata sendi nama. Jadi ada 4 pola ayat yang mesti dikuasai oleh setiap pelajar. Yang ketiga ialah Anda juga perlu kuasai susunan biasa kepada songsang dan sebaliknya. Ini biasanya soalan yang paling popular lah. Dan yang keempat ialah Anda juga perlu kuasai bagaimana nak jawab ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya. Ayat pasif kepada ayat aktif. Dan yang kelima ialah ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah dan sebaliknya. Nah, jadi kalau para pelajar lihat dalam yang kedua ini, ragam ayat ini memerlukan pemahaman. Pemahaman yang bukan alang-alangnya, pemahaman yang 100% mesti dikuasai, ya. Sebab kita tidak tahu dalam soalan yang akan
akan datang ini, mana satu yang akan dikemukakan oleh lembaga, kita tidak tahu. Itu sebabnya pengetahuan dan kemahiran itu sangat penting kepada semua pelajar. Bukan sahaja di PPD Tongon, tetapi juga di seluruh Sabah, bahkan juga di seluruh negara. Oke, yang ketiga ialah Anda juga mesti faham bagaimana apa itu ayat tunggal, apa itu ayat mazmum. Ini semua berkaitan dengan bidang sintaksis. Ada pelajar yang bertanya, cikgu, banyaklah yang kami kena sedia, banyaklah yang kami faham. Memang adik-adik, dalam format baru ini, Anda bukan sahaja nak lulus bahasa Melayu, tetapi Anda juga perlu menguasainya dan menjadi pengguna bahasa Melayu yang mantap, ya, yang bagus, ya. Begitu. Oke. Baik, saya teruskan. Saya akan berikan contoh. Contoh soalan. Ini ialah contoh soalan. Oke, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian tukar ayat bersusunan biasa yang bergaris, itu kan sudah ada bergaris, kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Ini pun ada sumbernya, ada sumbernya. Diambil daripada mana? Daripada Dewan Siswa tahun 2019. Setiap petikan itu ada sumbernya. Oke, jadi kalau pelajar dah biasa, dah mahir menukarkan ayat biasa kepada songsang dan sebaliknya, ini semuanya mudah sahaja. Tetapi kalau Anda tak memahaminya, ini masalah besar. Itu sebabnya para pelajar, walaupun kita belajar dalam talian, tetapi saya percaya rakan guru telah memberikan Anda bahan latih tubi, buku kerja yang sesuai, dan juga sesi perkongsian dalam talian dari semasa ke semasa, itu akan dapat membantu Anda untuk mahir menjawab soalan, ya. Bukan sahaja bidang ini, tetapi bidang-bidang yang lain juga. Oke, itu hanya contoh yang saya berikannya. Oke, kita tengok yang ini. Ini adalah soalan ataupun ditanya dalam pemeriksaan SPM tahun lepas. Bentuk, bukan soal ini, tapi bentuk soalan membina ayat tanya ini keluar tahun lepas. Ya, oke. Jadi dalam petikan ini juga ada sumbernya, ada sumbernya. Nah, jadi pelajar juga mesti mahir bagaimana Anda membina ayat tanya. Siapakah, mengapakah, di manakah, bagaimanakah. Ya, jadi ini perlu juga kemahiran para pelajar untuk membina ayat tanya yang betul, yang betul dan yang sesuai, ya. Oke, jadi saya tidak dapat kongsi bagaimana kamu jawab satu-satu sebab masa yang diberikan ini sangat agak limited, ya, agak singkat. Jadi saya hanya bicarakan secara umum dan ada part-part tertentu yang saya akan bicarakan secara mendalam. Baik, tengok soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua, oke, yang ini mengenal pasti subjek dan predikat berdasarkan petikan. So daripada petikan ini adik-adik, Anda kena keluarkan dalam ayat ini. Oke, tengok ayat yang pertama, keluarkan mana subjeknya, ambil mana predikatnya, di situ, ya. Ini pun memerlukan kemahiran. Kan tadi cikgu dah cakap untuk bidang sintaksis ini akan tadi kan banyak sekali skop yang Anda kena kuasai. Jadi kena kuasai satu demi satu. Itu sebabnya jangan belajar last minute ataupun minit-minit yang terakhir, bulan-bulan yang terakhir. Walaupun peperiksaan bulan Februari tahun depan, mulai dari sekarang lah Anda perlu mempersiapkan diri, Anda perlu latih tubi. Sebabnya orang yang bersedia lebih awal itu akan dapat menjawab soalan dengan cukup tenang ketika peperiksaan. Percayalah, jangan jadi pelajar yang belajar minit-minit yang terakhir, karena pelajar yang belajar minit yang terakhir akan mengalami gangguan emosi, ketidakyakinan dan sebagainya. Oke. Baik, sekarang saya nak beri satu lagi contoh berkaitan dengan sintaksis, yaitu tukarkan ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Nah, jadi kepada semua pelajar, yang ini pun perlu kamu kena kuasai. Bagaimana nak tukar ayat aktif kepada ayat pasif ataupun ayat pasif
kepada ayat aktif. Oke, jadi kamu kena lihat perkataan yang bergaris ini, ya. Oke, contoh jawabannya di sini. Oke, ini ialah ayat aktif. Kemudian cikgu akan terus berikan, ini adalah ayat pasif. Jadi para pelajar mesti menguasai. Bagaimana kamu nak tukar ayat pasif ke ayat aktif kepada ayat pasif? Ada satu formula. Ada satu formula yang boleh dikongsi, tapi tak dapatlah kongsi pada hari ini. Okey, iaitu 1-2. Okey, formula 1-2. Okay. Jadi untuk ayat aktif itu kita kena pasti mana. Okey, ini ialah binaan ayat yang pertama, ini subjeknya, ini predikatnya, yang ini kita kena tukar, yang itu kita kena tukar ke depan. Jadi kita gunakan formula 1-2. Itu paling mudah, tapi untuk masa sekarang ini saya kena hurai lagi yang lain, kemahiran yang lain, ya. Memadai untuk itu, saya percaya para pelajar kena kuasai juga, ya. Kena kuasai juga, ya. Kemudian, apalagi yang nak ditanya untuk bagian sintaksis? 3 ayat mazmuk. Daripada petikan ini adik-adik, Anda dikehendaki untuk mencerakinkan 3 ayat mazmuk ini kepada ayat tunggal. Wow, so ini pun kemahiran juga. Nak pisah-pisah 3 ayat ini kepada ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, kita tengok satu demi satu. Macam mana? Macam inilah. Macam ini. Ini ayat-ayat mazmuknya. Ini ayat mazmuknya daripada perkataan mural sampailah vandalisme. Dan apabila kita nak tukar kepada ayat tunggal, begini. Okay, 6 markah untuk 6 ayat tunggal. Jadi, saya percaya para pelajar, Anda juga kena bijak untuk mengenal pasti, ini ayat mazmuknya. Kenapa tu ayat mazmuknya? Kerana ada, kan kita ada masukkan kata hubung ayat pancangan relatif ke dalam ayat mazmuk tersebut. Jadi apabila kita nak tukar kepada ayat tunggal, beginilah bentuknya. Boleh semua adik-adik faham, ya? Halo, boleh faham kata ini? Boleh cikgu. Iya cikgu. Adakah cikgu terlampau laju atau macam mana, ya? Oke, betul cikgu. Boleh sudah itu. Boleh, ya? Okey. Saya akan tanya balik-balik nih. Sebab cikgu nampak paparan saya, saya tak nampak kamu di sana. Okey. Nah, morfologi sudah, sintaksis sudah. Sekarang penyuntingan. Okey. Baik, tolong fokus betul-betul adik-adik, ya, yang ini, ya. Tengok, yang pertama untuk penyuntingan, editing, ya, editing. Kita nak sunting, kita nak edit. Sunting maksudnya dalam petikan itu ada kesalahan. Begitu. Okey. Penyuntingan maksudnya mengedit, menambah baik. Okey, 1, jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Itu mudahlah. Okey. Jadi, kedua, murid perlu membaca teks yang diuji untuk mengenal pasti kesalahan bahasa berpandukan kehendak soalan. Okey. Yang ketiga, murid akan diminta untuk menyenaraikan kesalahan yang diperlukan dan membetulkan kesalahan tersebut dengan menuliskan jawapan yang betul. Ini bukan kaling-kaling nih. Okey, yang keempat, jenis kesalahan yang diuji. Ingat betul-betul adik. Pertama, ejaan. Okey, apalagi? Imbuhan, tanda baca, istilah, tata bahasa. Kalau sebelum ini mudah, kamu hanya tengok mana kesalahan istilahnya, mana kesalahan bahasanya. 2 aspek sahaja kalau sebelum ini. Tetapi untuk format baharu ini para pelajar, semuanya itu digarap, dibetulkan, disunting, disunting dengan secara total. Mana ijaan yang salah, mana imbuhan yang salah, mana tanda baca yang salah, istilahnya salah, dan juga tata bahasa. Nah, maksudnya di sini, para pelajar, Anda mesti mahir. Anda kena tahu ejaan
yang betul dan ejaan yang salah. Bahaya ya? Bahaya. Kalau kamu tak menguasai ejaan pun bahaya juga. Jadi kalau kamu biasa tulis perkataan antisosial, contoh ya, antisosial, Anda tulis jarak terpisah, maksudnya ejaan itu dah salah. Antisosial mesti ditulis rapat. Anti apa sekarang yang berlaku ya? Israel nak lawan bom Palestin. Contoh begitu. Anti-Israel. Anti kemudian mesti tulis tanda sembang baru Israel, baru betul. Itu ejaan yang paling betul. Oke, jadi para pelajar juga mesti kuasai bidang ini ya. Baik. Sekarang saya nak beri contoh. Paling bagusnya bagi contoh lah. Oke, tengok dalam petikan 1 tu ada tengok ya, dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Okey, dalam petikan ni, petikan 1, 6 kesalahan. Manakala dalam petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Jadi para pelajar kena baca betul-betul. Tengok satu demi satu perkataan itu betul ataupun salah. Kalau salah, yes, ambil. Di sini ini mudah ajalah. Ini mudah aja. Okey. Baik. Ini petikan 2 dalam bentuk dialog. Okey, dalam bentuk dialog ataupun perbualan pun di sini ada kesalahan bahasa. Ada 5 kesalahan bahasa di sini ya. Okey. Baik. Saya nak beri contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, penyuntingan contoh yang ketiga. So di sini terus diberikan petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan. 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Tengok soalan. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu salin petikan. Tak perlu. Ya, tak perlu. Jadi kalau pelajar hujung ni kalau tak dapat jawab, dia salin semua dengan harapan dapat markah. Sorry, minta maaf ya, memang tak dapatlah markah. Dan ada sumber. Ada sumber rujukan nih. Ada sumber rujukan kat sini. Okey. Berapa semua? 13 kesalahan bahasa dan Anda kena cari setiap kesalahan tersebut. Okey. Yang tadi 13, yang ini 11. 11 kesalahan bahasa. Kita tengok saja pun dan nampak, ini salah. Ini salah. Ini betul. Ini salah. Jadi kenal pasti kesalahan tersebut dan betulkan. Okey. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya tadi ya. Ini ada 11. Jadi tulis yang salah tu, kenal pasti yang salah tu tulis contohnya di sini kepada sebetulnya pada betulkan. Okey. Jadi cara nak jawab seperti begini ya. Kalau pelajar Anda terus tulis skema yang betul, jawapan yang betul tanpa menyatakan perkataan yang salah, itu pun tak betul. Itu pun tak betul. Jadi pastikan jawapan kamu tu mengikut kehendak dalam soalan. Kenal pasti kesalahan dan betulkan. Nah, so di sini kamu dah kenal pasti dan Anda sudah membetulkannya. Itu barulah tepat, ya, barulah tepat. Nah, itu sebabnya kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Kalau kita tengok tadi kan, jumlah markah itu bergantung kepada kehendak soalan. Ada 13, ada 11, ada berdasarkan petikan 1, petikan 2. Maksudnya bentuk soalan itu tidak tetap. Bentuk soalan tidak tetap. Dan pembahagian markah pun bergantung kepada soalan. Ini satu perubahan yang kita kena terima. Ya, kita kena terima. Itu sebabnya untuk format KSSM ini semua adik-adik yang saya kasihi memerlukan seorang pelajar yang mempunyai pemikiran hebat. Anda kena bijak berfikir, Anda kena bijak untuk menganalisis soalan yang diberikan. Ya. Okey. Baik, soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Ini saya agak berikan
penjelasan yang agak banyak ya. Dan sebab kenapa pelajar agak kurang paham. Halo pelajar yang mengikuti sesi ini, adakah soalan ini memang mencabar? Respon dulu. Halo. Halo. Respon dulu. Memang Ya, halo, susah Cikgu. kah atau macam mana bahagian ini? Ya, Hah? Cikgu. ya, Cikgu. Susah kan? Ya. Mencabarkan? Oke. Ya. Nah, memang mencabar dan cikgu pun dah dengar keluhan, bukan kamu sahaja, rakan guru pun mengeluh banyak. Macam mana lah kita nak ajar budak-budak kita nak jawab soalan ni. Bahkan ni kan jaranglah pelajar yang dapat markah penuh. Paling banyak pun 2 markah. Paling ramai dapat tong. Aduh, kasihannya kita di Sabah ni. Tetapi jangan risau, kita akan berusaha sedaya upaya untuk membantu anda. Buktinya hari ini kita buat program ini. Oke. Baiklah semua adik-adik yang saya kasihi, dalam soalan yang keempat ini anda dikehendaki untuk menukarkan bahan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden ataupun standar. Dan bahan itu diambil daripada teks tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau tingkatan 4 itu diambil daripada teks Kulit Kijang dari Istanbul. Ada konteks prosa ke situ kan? Kepimpinan melalui teladan. Dan dalam teks tingkatan 5 itu, dalam teks Sejadah Rindu itu ialah burung terbang dipipiskan lada. Diambil daripada teks itu. Mana-mana teks itulah. Baik, kita tengok. Kita tengok. Sekarang tolong catat perkara-perkara ini ya. Perkara ini sangat penting. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Saya nak jelaskan dulu. Ini penting. Tahukah Anda, para pelajar bahwa bahasa Melayu klasik sebenarnya menggunakan aksara Jawi dalam tulisan suatu ketika dahulu. Ya. Kalau Anda tanya nenek moyang kamu, mana sudah nih? Mereka pandai menulis Jawi. Mungkin Cikgu Johari pandai tulisan Jawi ini kan, Cikgu Johari? Arwah beliau saja dulu, Boleh mahir sikit-sikit, menulis Tuan. Jawi. Boleh kan, Cikgu? Oke. Dulu, tapi sekarang lupa. Baiklah, kita teruskanlah. Lupa sudah kah? Oke, baik. Nah, ini ciri bahasa Melayu klasik. Pertama, ayatnya panjang. Ayatnya panjang, berulang dan berbelit-belit. Ini cirinya. Itu sebabnya apabila kita baca prosa klasik ini, tak masuk di kepala kita. Karena panjang, berulang, berbelit-belit. Coba kamu lihat yang ini adik-adik. Maka yang sebahagi Laksmana ambil itu dibahagi 3 pula, yang sebahagi itu dimakan pada segala fakir miskin, dan sebahagi lagi, aduh, berbelit-belit. Ini ciri bahasa klasik. Yang kedua, banyak menggunakan ayat pasif. Ini cirinya. Banyak menggunakan ayat pasif. Oke. Yang ketiga, kenapa terus pergi? Yang lain itu saya dah buang dah. Banyak menggunakan kata pangkal ayat. Al-Kisah, Arakia digunakan. Partikel pun dan lah banyak sekali digunakan. Maka baginda pun. Wah, ini macam-macam ya. Ini antara ciri bahasa Melayu klasik. Oke, satu lagi adik-adik.
banyak menggunakan perkataan bahasa Arab. Oh, Allah kayaknya. Kemudian siram, gering, santap, ciri bahasa Melayu klasik. Baik. Nah, sekarang tolong apakah teknik? Oke, saya akan berikan beberapa panduan lah ya. Pertama sekali ya, murid wajib baca keseluruhan petikan sehingga faham. Ingat ya, saya nak jelaskan balik. Murid wajib baca keseluruhan petikan sehingga Anda faham. Kalau pelajar tak faham petikan itu, memang kamu susah nak jawab. Kalau Anda mulai faham, maksudnya di situ memberikan peratus yang banyak untuk Anda dapat jawab. Oke? Kenapa sudah nih? Oke, yang kedua. Pelajar perlu ingat bahwa jawaban yang ditulis mestilah dalam bahasa Melayu moden ataupun standar. Ingat yang kedua itu ada deh ya. Oke, yang ketiga ini penting. Gariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang dapat ditukarkan. Ingat ya? Halo, gariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang Anda dapat tukarkan. Oke? Oke, yang keempat, istilah-istilah seperti hatta, arakian, apalagi syahadan dan kalakian digugurkan. Ingat ya, digugurkan karena tidak digunakan dalam bahasa Melayu standar. Ini sangat penting nih, halo para pelajar, PBD Tonggok dan semua pelajar yang mengikuti sesi ini. Okay. Digugurkan karena tidak digunakan dalam bahasa Melayu modern. Okay. Yang kelima, partikel pun dan lah juga digugurkan. Jangan gunakan. Boleh paham semua adik-adik? Paham. Oke, boleh ya? Jadi asal kamu guna perkataan yang ini, kan tadi cikgu cakap, gugur, jangan ambil. Mana-mana pelajar yang ambil, habilah. Oke. Yang kelima, walau bagaimanapun, tengok, dengar baik-baik nih semuanya. Walau bagaimanapun, kosakata daripada bahasa istana seperti mencemar duli, gering, mangkat, santap, bersiram, apalagi beradu, hendaklah dikekalkan. Ya, jangan tukar. Kalau santap tiba-tiba Anda tukar makan, tak boleh. Mangkat Anda tukar kepada meninggal, tak boleh. Bersiram Anda tukar kepada mandi, tak boleh. Gering, sakit, tak boleh. Kekalkan perkataan tersebut. Sebab bahasa istana perlu dikekalkan. Yang keenam, begitu juga dengan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri seperti baginda, bonda, apalagi anak Anda, permaisuri, kekanda juga dikekalkan. Jangan tukar. Jangan tukar. Dikekalkan. Boleh saya kata ini, adik-adik? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Oke. Saya akan tanya kamu. Mana tahu ada sudah yang tertidur. Oke, next. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh. Sekarang saya nak berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Struktur ayat bahasa klasik bertentangan dengan bahasa Melayu standar. Mesti berbeza, tak sama. Oke, apa contohnya? Kalau kita lihat bahasa Melayu klasik, oke, maka berangkatlah baginda ke istana. Jadi kita nak tukar kepada bahasa Melayu modern, lalu baginda berangkat ke istana. Mudah kan? Jadi
Apa penjelasannya? Baginda kekal. Maka tukar kepada lalu. Lalu. Partikel lah buang. Itu contohnya. Okey, contoh yang kedua. Maka seketika itu pun berputralah tuan putri itu seorang anak lelaki. Ini kita nak tukar macam mana? Lalu pada masa itu tuan putri itu melahirkan seorang anak lelaki. Jangan ada pelajar yang jawab begini. Kemudian tuan putri melahirkan seorang anak lelaki. Adakah jawapannya betul? Tak, karena dia telah mengubah struktur ayat tersebut. Tak boleh adik-adik, tak boleh ya. Jadi kena ikut format macam begini. Jadi tuan putri bahasa istana tu kekal. Maka tukar kepada lalu. Berputralah. Maksudnya apa? Melahirkan. Sama ada anak itu kalau berputra itu maksudnya anak lelaki. Okey? Mana sudah nih? Maksudnya di sini adik-adik, Anda kena faham betul-betul. Faham maksud perkataan tersebut. Kemudian partikel pun itu kamu kena buang. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Maka oleh hang tua dipalang kepala dua orang yang mengamuk itu terbelah dua. Macam mana ni ayatnya? Maka, ulang balik ya. Maka oleh hang tua dipalang kepala dua orang yang mengamuk itu terbelah dua. Ini laras bahasa Melayu klasik. Apabila kamu nak tukar, lalu hang tua dipalang itu maksudnya memarang. Memarang lah gitu ya. Memarang kepala dua orang yang mengamuk itu sehingga terbelah dua. Oke, jadi hang tua tu adik-adik, hang tua tu Anda mesti kekalkan. Kata nama khas ini mesti dikekalkan. Oke, maka tukar kepada lalu. Itu antara cara bagaimana para pelajar menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standar. Itu caranya. Oke. Kita nak tengok contoh ni ya. Kita nak tengok contoh. Okey, cikgu ambil dalam teks burung terbang dipipiskan lada. Okey. Dalam antologi Sejadah Rindu. Okey. Ada pelajar yang memang tak baca. Memang tak baca prosa Melayu klasik. Memang tak baca. Bahkan kita dah beri buku teks awal lagi, antologi ini awal lagi kepada pelajar. Pelajar sampai sekarang tak baca. Kenapa tak baca? Sebab dia kata tak minat. Tak minat soal ke-10 tau. Yang pentingnya pada saya, soal minat tak minat itu ketepikan dulu. Anda kena berikan prioriti, keutamaan kepada masa depan Anda. Kalau Anda tak jawab bahasa Melayu standar, Anda akan kehilangan 6 markah. Halo Cikgu Juari. Ya, Tuan. Halo Cikgu Juari. Okey, ini saya nak nanti Cikgu beri pandangan lah. Ini masalah anak-anak kita, mereka sudahlah bahasa Melayu standar ini mencabar, mereka tak baca lagi teks itu, lagilah mencabar. Apa pandangan Cikgu? Kena minat dulu lah, baru boleh masuk ilmu tu. Betul Tuan, kena minat. Kena minat. Apa-apapun dalam dunia ini mesti minat. Okey? Kenapa kita tak minat? Kerana kita belum lagi jatuh cinta. Kalau kita dah jatuh cinta, kita akan minat. Ya? Okeylah. Nah, kalau lihat yang ini, adik-adik semua tengok yang ini ya. Macam mana kita nak tukar kepada bahasa Melayu standar? Tengok. Okey. Pelajar tukar ayat demi ayat ya. Okey, satu ayat dalam petikan itu Anda ambil kemudian tukar kepada bahasa Melayu standar. Macam begini.
Oke, jadi di sini ada tiga ayat, tukar kepada bahasa Melayu klasik 3 ayat, maka setiap ayat ini mengandungi atau membutuhkan sebanyak 2 markah. Nah, dapatlah kamu 6 markah. Dan biasanya dari aspek penskoran, kita akan lihat secara holistik. Kita akan lihat secara holistik juga nih ya. Jadi para pelajar kena betul-betul paham. Oke, contohnya di sini, maka telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat Teluk Rantau berhimpun di Melaka. Aduh, panjang lebar kan? Jadi apabila kita tukar, mudah aja. Setelah mendengar berita itu, baginda pun menitahkan semua rakyat berkumpul di Melaka. Oke? Baik, itu caranya. Oke? Oke, kita teruskan. Baik, soalan yang kelima. Wah, baru soalan yang kelima sudah 12.15. Aduh. Baik, soalan yang kelima ini ialah peribahasa. Peribahasanya jadi penting. Sangat penting. Ya, kenapa peribahasa ini masih lagi disoal dalam format baharu? Oke, format baharu. Dalam format yang lama pun disoal, format baharu pun disoal. Karena penting sekali untuk kita nak jaga hazanah. Kita nak pelihara hazanah bangsa. Peribahasa ini merupakan hazanah, harta intelek sebagai harta intelek masyarakat Malaysia yang perlu dipelihara dan juga perlu dipelihara. Kalau dalam karangan tuh kalau pelajar tak boleh menyisipkan peribahasa dalam karangan, maka karangan kamu tuh tak boleh mendapat muka cemerlang. Penting sangat penyisipan peribahasa tuh. Itu sebabnya pelajar perlu menguasai peribahasa. Oke. Baik, yang ini adik-adik boleh disoal dalam pelbagai bentuk berdasarkan gambar situasi, karikatur lah, dialog lah, ilustrasi lah, petikan dan sebagainya. Oke? Baik, kita tengok nih contoh soalan. Nah, ada petikan ke sini perbualan dan pelajar diminta untuk senaraikan 2 peribahasa sahaja. 2 peribahasa untuk 4 markah. Oke. Cuma adik-adik, kamu kena baca betul-betul. Lagi mencabar nih, tengok ya. Senaraikan 2 peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Oke. Kita tengok di sini ya, dalam petikan ini ya. Wow, ini peribahasanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, apa peribahasa yang hampir-hampir sama maksudnya dengan peribahasa ini? Kan mencabar namanya. Satu lagi, mana lagi? Seperti aur dengan tebing. Apalagi peribahasa yang hampir-hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Dan satu lagi, sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, oke. Jadi ada 3 peribahasa di sini. Soalan minta berapa? 2 sahaja. Dan pelajar kena nyatakan lagi peribahasa yang sama ataupun hampir sama. Nah, jadi ini merupakan salah satu soalan yang boleh mengelirukan calon, boleh perangkap calon. Wah, soalnya mudah aja, terus Anda beri. Tetapi Anda lupa kehendak soalan yang seterusnya. Nah, jadi untuk itu adik-adik, saya berfikir bahwa pelajar perlu menguasai peribahasa. Kita tak ada pilihan lain. Anda mesti kuasai peribahasa dengan sedalam-dalamnya, ya. Oke, saya bagi lagi contoh yang kedua ya. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai. Ini mudah. Terus ini soalannya jelas. Soalan itu jelas berdasarkan situasi dalam petikan tersebut. Ini mudah. Nyatakan peribahasa yang sesuai lah ya. So ini mudah. Oke. Ini saya berikan soalan SPM tahun lepas. Tahun lepas ya. Tahun lepas. Soalannya apa? Berikan maksud simpulan bahasa di bawah ini. Oke. 1, lipas kudung. Kedua, ayam tambatan. Ketiga, jinak-jinak burung merpati.
Oke, sebagai nak uji sedikit ya, Cikgu Juari. Halo Cikgu Juari. Halo. Saya nak tanya nih pelajar yang ada di Google Meet. Oke, siapa yang boleh jawab nih adik-adik yang mengikuti sesi Google Meet nih? Apa maksud ayam tambatan? Halo? Sekejap, cikgu. Boleh jawab tak? Orang harapan. Ayam tambatan apa maksudnya? Harapan. Menjadi harapan. Macam harapan. 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 Harapan bangsa, harapan kampung apalah. Kalau Halo, Cikgu, kalau orang kamu harapan, jawab Cikgu. orang harapan, Tengok. Ayo, sila. Ayam tambatan maksudnya apa ya? Orang yang banyak pengalaman. Bukan, no. Apa? Kalau bilang pasukan. Ayam tambatan. Dia kira macam pemain utama, cikgu. Harapan. Menjadi harapan. Yang Pemain diharapkan. Menjadi utama. harapan. Iya. Aduh, jadi semua calon SPM SMK Tongod merupakan ayam tambatan yang diharapkan membawa kecemerlangan kepada SMK Tongod pada tahun ini. Maksudnya ayam tambatan ini orang yang diharapkan dalam sesuatu kumpulan untuk mencapai kecemerlangan. Itu maksudnya. Oke, kalau jinak-jinak merpati maksudnya apa ya? Jinak-jinak merpati. Boleh tak? Soalan SPM di tahun lepas. Halo. Jinak-jinak merpati. Ada yang boleh jawab? Boleh dihampiri tapi tidak boleh ditangkap. Orang yang Coba jawab dulu. orang yang baik. Apa? Orang yang pada zahirnya lembut tapi hakikatnya tidak. Ulang balik nih. Apa tuh? Orang yang pada zahirnya lembut tetapi hakikatnya tidak. Wah, luar biasa. Isi. Begitulah jawaban yang kita nak. Oke, ini adalah soalan tahun lepas, adik-adik. Kebanyakan pelajar tak boleh jawab. Sedangkan lipas kudung ini maksudnya orang yang cepat membuat sesuatu kerja. Cepat buat kerja. Orang yang cepat melakukan sesuatu kerja itu lipas kudung. Cikgu Juari. Ya, Tuan. Ada Cikgu Juari, ada murid yang jawab nih, tuh soalan lipas kudung. Dia kata lipas yang sudah kudung. Alah. Perlu kelas tambahan kau ini, Tuan. Kemudian yang jinak-jinak merpati pun ada jawaban budak yang di luar X18. Jawaban X18. Jinak-jinak burung merpati, jinak lagi burung sendiri. Saya tidak mau sambung lah. Lain mana tuh? Aduh, X18. Jadi Kenapa pelajar tak boleh jawab peribahasa? Karena mereka tak jatuh cinta dengan peribahasa. Jadi para pelajar, Anda wajib jatuh cinta dulu dengan peribahasa. Tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal maka kamu dah cinta tuh peribahasa. Oke, jadi peribahasa ni walaupun 6 markah sahaja di peringkat SPM, tetapi sangat besar
peranannya dalam kehidupan Anda sebagai seorang pelajar. Ingat tuh ya, kuasai peribahasa. Oke, baik. Nah, selesai bahagian E.